Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Saya Cikgu Fauziah binti Muhammad Yusof akan mengajarkan anda subjek Sains Tingkatan 5. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, pastikan anda sudah bersedia dengan pen dan kertas. Pastikan juga anda duduk dalam keadaan yang bersedia. Mari kita mula belajar. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah sel elektrolitik. Terlebih dahulu, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami elektrolisis. Yang kedua, menyenaraikan faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okey pelajar sekalian, saya nak tanya kamu, pernah tak Elon Musk ataupun pernah dengar nama Elon Musk ni? Ataupun syarikat Tesla. Elon Musk merupakan CEO untuk syarikat Tesla, di mana syarikat ini dia mengeluarkan kereta elektrik. Elon Musk ni berpendapat bahawa pada suatu hari nanti semua kenderaan akan menggunakan elektrik. Jadi kenderaan elektrik sangat baguslah untuk kita punya persekitaran, ia akan mengurangkan pencemaran. Jadi apa kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini? Okey, mari kita lihat ya. Okey, mari kita lihat apakah maksud elektrokimia. Elektrokimia merupakan kajian dalam bidang kimia tentang hubungan kait antara fenomena elektrik dengan kimia seperti sel elektrolisis dan sel kimia. Apakah perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia? Okay, sel elektrolisis dia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia, manakala sel kimia pula tenaga kimia akan ditukarkan menjadi tenaga elektrik. Okay, jadi untuk bab ni subtopik 6.1 ialah kita akan memahami apakah itu sel elektrolisis, manakala 6.2 ialah sel kimia. Jadi mari kita lihat dulu apakah itu sel elektrolisis. Okey, mari kita lihat apakah maksud elektrolisis. Okey, elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, untuk lebih faham, kita perlu lukiskan gambar rajah dia. Okey. Sel elektrolisis perlu ada sumber elektrik. Okey, ya, sebab maksud dia elektrolisis. Kena ada elektrik. Jadi di sini sumber elektrik dia ialah sel kering. Okey, sel kering akan menghasilkan arus elektrik. Okey, untuk sel kering kita ada positif dan negatif. Positif yang panjang, negatif yang pendek. Okey, jadi di atas positif, di bawah pun positif. Okey, yang positif ni kita panggil sebagai anode. Negatif kita panggil sebagai katod. Okey, anode dan katod ni ialah elektrod, iaitu konduktor elektrik. Konduktor elektrik maksudnya dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Anode akan menarik ion-ion negatif, iaitu dipanggil anion. Okey. Anion ialah ion negatif. Manakala katod akan menarik ion-ion positif yang dipanggil kation. Okey, jadi yang biru ni ialah elektrolit. Okey, elektrolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik. Contohnya natrium klorida. Okey. Okey, natrium klorida dia ada logam, iaitu mempunyai ion positif, dan klorida yang berion negatif, iaitu bukan logam. Okey, macam mana kita nak ingat anode tu ialah positif ataupun tambah? Okey, ni ialah terminator. Okey, terminator ialah lakunan anode sesuai dengan so terminator bermula huruf T dan dilakukan oleh anode. Jadi ingat T tambah anode. Okey, mari kita lihat apakah itu elektrolit. Elektrolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, dalam gambar rajah tadi, yang bahagian cecair tu, warna biru tu, itu ialah elektrolit. Okey, apa contoh elektrolit? Okey, contoh di sini natrium klorida. Okey, untuk elektrolit mesti ada gabungan unsur logam dengan bukan logam. Jadi di sini natrium ialah logam, manakala klorin bukan logam. Kita tengok contoh lain. Leburan plumbum bromida. Plumbum ialah logam, manakala bromin bukan logam. Larutan natrium hidroksida. Natrium ialah logam, manakala hidroksida bukan logam. Larutan kuprum sulfat. Kuprum ialah logam, manakala sulfur bukan logam.
Jadi untuk elektrolit mesti ada logam untuk mengalirkan arus elektrik. Okey, yang sebelah ni ialah contoh bukan elektrolit. Contohnya naftalina. Ada unsur karbon dan ada hidrogen. Kedua-dua unsur ini bukan logam. Jadi ini bukan elektrolit. Larutan glukosa. Ada karbon, ada hidrogen dan oksigen. Kesemuanya bukan logam. Jadi ini bukan elektrolit. Contoh seterusnya etanol. Ada unsur karbon, hidrogen dan hidroksida. Okey, semua unsur ini ialah unsur bukan logam. Jadi, ini ialah bukan elektrolit. Okey, bukan elektrolit maksudnya dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, hanya logam yang dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, dalam elektrolit mestilah dalam keadaan leburan dan larutan aqueous. Elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal kerana tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Okey, faham ke faham? Okey, nanti kita akan lihat contoh baru kita akan lebih faham. Okey, mari kita lihat satu contoh. Okey, sini kita ada sumber elektrik iaitu menggunakan sel kering. Okey, pastikan ada positif dan negatif, dan di bahagian elektrod juga ada positif yang dipanggil sebagai anode dan negatif dipanggil sebagai kathod. Kemudian mesti ada elektrolit. Okey, contoh kat sini dia guna elektrolit leburan plumbum bromida. Okey, plumbum ialah logam manakala bromin ialah bukan logam. Apabila kita tukar dalam bentuk ion, plumbum menjadi Pb2+, manakala bromin akan menjadi Br-. Okey, ingat yang plus ialah logam, minus ialah bukan logam. Okey, untuk memudahkan kamu faham konsep ni, kita akan menggunakan lelaki dan perempuan. Lelaki kita akan tandakan dia, simbolkan dia sebagai positif. Perempuan kita akan letak dia sebagai negatif. Okey, jadi di sini juga kita akan letakkan anode ialah lelaki, kathod ialah perempuan. Okey, jadi kalau perempuan dia akan suka lelaki, maksudnya dia akan menarik plumbum iaitu yang bercas positif. Jadi apa yang berlaku di bahagian elektrod kathod ialah pepejal plumbum akan terkenap di bahagian kathod ni. Okey, untuk bahagian anode, lelaki akan suka perempuan, negatif. So lelaki ni anode akan menarik bromin, negatif. Okey, apa yang berlaku di sini ialah gas bromin terbebas di bahagian anode. Okey, jika eksperimen ini ingin dijalankan, ia perlu dijalankan di kebut wasap kerana gas bromin beracun. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Yang pertama ialah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua, kepekatan elektrolit. Yang ketiga, jenis elektrod. Okey, untuk yang pertama, kita akan pilih yang paling rendah ataupun paling bawah dalam kedudukan ion dalam siri elektrokimia kerana mudah ion itu untuk dinyahcas. Manakala untuk kepekatan elektrolit, kita akan pilih ion negatif anion yang paling pekat di anode. Manakala untuk jenis elektrod, jika anode sama dengan elektrolit, pilih logam anode. Jika anode tidak sama dengan elektrolit, kita akan ikut siri elektrokimia. Okey, mungkin nampak susah untuk faham kat sini. Kejap lagi kita akan buat latihan contoh, kita akan nampak lebih jelas lah. Okey, mari kita lihat siri elektrokimia. Okey, kita ada unsur logam dan bukan logam. Okey, untuk logam kita ada kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, cuprum dan argentum. Untuk memudahkan kita mengingat susunan ini, kita akan menggunakan ayat. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Okey, ini cara untuk kita mengingat kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Okey, kita tengok pula unsur bukan logam. Kita ada fluorida, sulfat, nitrat, klorida, bromida, iodida, hidroksida.
Okey, macam mana nak ingat? Okey, kita guna ayat ni. Fahmi sonati, curi barang I.O. Fahmi sonati, curi barang I.O. Okey. Jadi untuk sirip elektrokimia ni susunan dia, apabila ion itu berada di bawah, lebih mudah untuk dinyah cas. Okey, kita akan guna sirip elektrokimia ini untuk menyelesaikan kita punya sel elektrolisis nanti. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, contoh yang ini menggunakan elektrolit larutan natrium sulfat. Kita ada natrium dan sulfat. Natrium ialah logam, sulfur ialah bukan logam. Okey, kita tulis dalam bentuk ion Na2+ dan SO4-. Okey, kemudian jika larutan mesti ada air iaitu H2O. H2O kita akan asingkan menjadi hidrogen dan hidrosida. Hidrogen ialah logam iaitu positif, hidrosida ialah bukan logam, negatif. Okey, kita lukis gambar ajar supaya kita lebih jelas. Okey, mesti ada sumber elektrik iaitu sel kering. Sel kering ada positif dan negatif. Kemudian elektrod kita ada positif iaitu anode dan negatif iaitu kathod. Kemudian kita ada elektrolit. Okey, untuk senang kita faham, kita letakkan lelaki sebagai anode, perempuan sebagai kathod. Okey, perempuan akan menarik lelaki, negatif akan menarik positif. Jadi kathod akan menarik apa? Natrium dan hidrogen. Tetapi antara natrium dan hidrogen, yang manakah yang akan dipilih untuk dinyah cas? Okey, di sinilah kita akan menggunakan siri elektrokimia kita. Kita baca semula ayat kita tadi. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Okey, kita tengok, kita nampak hang ataupun hidrogen yang berada di bawah. Jadi hidrogen yang akan dinyah cas. Apa yang berlaku? Gas hidrogen terhasil di kathod. Okey, untuk anode, lelaki akan menarik perempuan iaitu negatif sulfur dan hidrosida. Antara sulfur dan hidrosida mana yang akan dinyah cas? Kita baca pula siri elektrokimia untuk bahagian bukan logam. Fahmi sonati, curi barang I.O. Jadi O tu duduk di bawah sekali iaitu hidrosida. Jadi hidrosida yang akan dipilih. Apa yang akan berlaku? Gas oksigen akan terbebas di anode. Okey, faham ke faham? Selepas ni kamu buat lebih banyak latihan supaya dapat aplikasikan siri elektrokimia tu. Okey, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, yang ni menggunakan elektrolit larutan kuprum sulfat. So kita ada kuprum iaitu logam dan sulfur bukan logam. Okey, tulis dalam bentuk ion Cu2+ dengan SO4-. Okey, pastikan ada air iaitu H2O. Kita ada hidrogen dan hidrosida. Okey, H+ ialah logam, OH- ialah bukan logam. Okey, lukis gambar aja. Kita ada sel kering, positif dan negatif. Kemudian kita ada elektrod, positif iaitu anode, negatif iaitu kathod. Kemudian mesti ada elektrolit. Okey, anode ialah lelaki, kathod ialah perempuan. Kathod negatif akan menarik lelaki iaitu positif. Jadi kathod akan menarik kuprum dan hidrogen. Antara kuprum dan hidrogen mana yang akan dinyah cas? Kita baca semula siri elektrokimia kita. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Hang kekal. Jadi kuprum yang berada di bawah, kuprum yang akan dinyah cas. Jadi apa yang berlaku di bahagian kathod? Logam kuprum akan terenap di kathod. Okey. Kita lihat pula di bahagian anode. Okey, lelaki positif kan menarik perempuan negatif. Jadi dia menarik sulfur dan hidrosida. Antara sulfur dan hidrosida mana yang akan dipilih? Kita baca semula siri elektrokimia kita. Fahmi sonati, curi barang I.O. Jadi O yang berada di bawah hidrosida. Jadi hidrosida yang akan dipilih. Apa yang berlaku? Gas oksigen terbebas di bahagian anode. Okay. Mari kita lihat pula contoh untuk kepekatan elektrolit. Okay, yang ini menggunakan larutan natrium klorida pekat. Jadi kita ada natrium dan klorin. Natrium ialah logam manakala klorin bukan logam. Okay. Okay, pastikan kita juga ada air H2O.
hidrogen dan hidrosida. Hidrogen ialah logam, hidrosida ialah bukan logam. Okey, lukis gambar rajah kita. Kita mesti ada sumber elektrik. Sel kering ada positif dan negatif. Kemudian ada elektrod. Ada positif itu anod dan negatif iaitu katod. Kemudian kita mesti ada elektrolit. Okey, anod ialah lelaki manakala katod ialah perempuan. Okey, perempuan negatif mesti menarik lelaki positif. Jadi katod akan menarik natrium dan hidrogen. Antara natrium dan hidrogen mana yang akan dipilih? Kita baca semula ayat kita. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Jadi mana yang akan dipilih? Hidrogen, sebab hidrogen yang berada di bawah dia lebih mudah dinyacas. Apa yang berlaku di bahagian katod? Gas hidrogen terhasil di katod. Okay, tengok anod pula. Positif, lelaki akan menarik negatif, perempuan. Okay, jadi anod akan menarik klorin dan hidrosida. Antara klorin dan hidrosida mana yang akan dinyacas? Okay, kalau ikut siri elektrokimia, Fahmi Sonati curi barang IO, kita akan kata kita memilih hidrosida. Tetapi dalam situasi ini klorida ialah pekat, jadi yang akan dipilih ialah klorin. Okey, boleh? Apa yang berlaku? Gas klorin akan terbebas di bahagian anod. Contoh yang seterusnya untuk kepekatan elektrolit, yang ini menggunakan larutan natrium klorida cair. Okey, kita ada natrium dan ada klorin. Natrium ialah logam, klorin bukan logam. Okey, kita tuliskan dalam bentuk ion. Pastikan kita menulis H2O. Jadi kita ada hidrogen dan hidrosida. Hidrogen ialah logam, hidrosida ialah bukan logam. Okey, lukis gambar rajah kita. Kita ada sel kering, ada positif dan negatif. Kemudian ada elektrod, anod dan ada elektrod, katod. Okey. Kemudian ada elektrolit. Okey, anod lelaki, katod perempuan. Okey, kita tengok di bahagian katod, perempuan akan menarik lelaki. Jadi dia akan menarik yang mana? Natrium dan hidrogen. Okey, baca semula ayat kita. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Jadi mana yang akan dipilih? Hidrogen, sebab hidrogen yang berada di bawah ia lebih mudah dinyacas. Jadi apa yang berlaku di bahagian katod? Gas hidrogen terhasil di katod. Okey, kita tengok di bahagian anod. Okey, positif akan menarik cas negatif. Okey, dia akan menarik klorin dan hidrosida. Okey, antara klorin dan hidrosida mana yang akan dipilih untuk dinyacas? Kita baca semula ayat siri elektrokimia kita. Fahmi Sonati curi barang IO. Jadi dia akan memilih hidrosida. Untuk situasi ini klorin tidak dipilih kerana ini ialah klorida cair. Jadi kita cuma merujuk kepada siri elektrokimia sahaja. Okey, apa yang berlaku di bahagian anod? Gas oksigen terbebas di anod. Okey, boleh ke boleh? Okey, mari kita lihat contoh untuk faktor jenis elektrod. Okey, yang ni kita gunakan elektrod karbon. Elektrolit ialah larutan argentum nitride. So, argentum ialah logam, nitride ialah bukan logam. Okey, kita tuliskan bentuk ion Ag2+ dengan NO3-. Jangan lupa tulis air H2O, hidrogen dan hidrosida. Hidrogen ialah logam, hidrosida ialah bukan logam. Okey, kemudian seperti biasa kita lukis gambar rajah. Ada sel kering, positif dan negatif. Kemudian kita ada elektrod positif, anod, kita menggunakan karbon. Kemudian kita ada elektrod negatif, katod, juga menggunakan karbon. Kemudian kita ada elektrolit iaitu argentum nitride. Okey, anod ialah lelaki, katod ialah perempuan. Okey, kita tengok bahagian katod. Negatif, perempuan akan menarik lelaki. Positif, jadi dia menarik argentum dan hidrogen. Antara argentum dan hidrogen mana yang akan dipilih? Kita baca semula ayat kita. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Jadi kita akan pilih yang mana? Abadi, yang duduk bawah sekali, argentum. Jadi apa yang berlaku di katod ialah logam argentum terenap di katod. Okey. Kemudian kita tengok di anod, lelaki positif akan menarik perempuan negatif iaitu nitride dan hidrosida.
Okey. Antara nitrite dan hidrosida, mana yang akan dipilih? Okay, kita baca ayat kita. Fami sonati curi barang IO. Jadi yang dipilih ialah hidrosida. Okey, apa yang berlaku di anode? Gas oksigen akan terbebas di anode. Okey, untuk situasi ini jenis elektrod dan larutan elektrolit dia tidak sama. Jadi dia masih menggunakan prinsip yang sama sebelum ni, guna siri elektrokimia sahaja. Okay, mari kita lihat pula contoh untuk jenis elektrod. Yang ini ialah jenis elektrod sama dengan larutan elektrolit. Okay, yang ini kita gunakan elektrod argentum, dan contoh elektrolit yang digunakan ialah larutan argentum nitrite. Jadi kita ada argentum logam dan nitrite ialah bukan logam. Okay, kita tulis ion dia Ag2+ dengan NO3-. Okay, pastikan kita tulis air dia H2O. Kita ada hidrogen dan hidrosida. Hidrogen ialah positif, hidrosida ialah negatif. Okay, hidrogen ialah logam, hidrosida ialah bukan logam. Okay, lukis gambar rajah kita. Ada sel kering positif dan negatif. Ada elektrod positif anode, iaitu argentum. Kita gunakan elektrod argentum. Dan kita ada negatif kathod, juga menggunakan argentum. Kemudian elektrolit kita gunakan argentum nitrite. Okey, anode ialah lelaki, kathod ialah perempuan. Okay, kita tengok dulu dekat kathod. Okay, kathod negatif akan menarik positif lelaki, iaitu argentum dan hidrogen. Antara argentum dengan hidrogen, mana yang akan dipilih? Kita baca balik ayat kita. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Jadi abadilah sekali, iaitu argentum yang akan dipilih untuk dinyah jas. Apa yang berlaku? Logam argentum terenap di kathod. Okey, kita tengok pula untuk bahagian anode. Okey, positif akan memilih negatif, iaitu nitrite dan hidrosida. Okey, untuk kes ni kedua-dua nitrite dan hidrosida tidak dipilih, tetapi yang dipilih ialah argentum, kerana argentum sama dengan elektrod sama dengan elektrolit tu. Okey, jadi apa yang berlaku? Okey, argentum akan terenap ke kathod. Okey, maksudnya elektrod argentum semakin nipis kerana melarut dalam elektrolit membentuk ion. Ion ini akan bergerak ke kathod untuk terenap pada kathod sebagai logam tulen. Jadi maksudnya dekat argentum tu dia makin dekat anode makin nipis, dekat kathod akan makin menebal. Okey, boleh ke? Boleh. Okey, mari kita lihat cara untuk tahu apakah gas yang dihasilkan di anode ataupun di kathod. Okey, yang pertama, kalau kita nak tahu gas oksigen yang terbebas di anode, kita akan menggunakan kayu uji yang berbara. Okey, dia berbara saja, tak menyala api dia. Okey, jadi kita akan ambil kayu uji tu dan kita letakkan ke dalam tabung uji tu. Nanti kayu uji berbara tu dia akan menyala, maksudnya ada api. Jadi maksudnya kat situ ada gas oksigen. Okey, kalau nak tengok ataupun nak tahu gas apa yang terhasil di kathod, okey, kita akan menggunakan kayu uji yang menyala. Ini ada api. Okey, kalau kita nak tahu gas apa yang terhasil kat situ, kita akan letakkan kayu uji yang menyala tu dalam tabung uji tu. Kemudian kalau ada bunyi pop, maksudnya itu ialah gas hidrogen. Okey, untuk yang soalan akhir tadi, contoh akhir tadi, okey, yang itu ialah kita nampak kesan terenap. Jadi kalau kita nampak okey, terenap maksudnya dia makin tebal. Okey, yang bahagian terhakis tu akan makin nipis. Okey, sekian saja untuk tajuk kita pada kali ini. Jadi untuk pastikan kamu mahir berkaitan tajuk sel elektrolitik, pastikan kamu membuat banyak latihan untuk membiasakan kamu menjawab soalan berkaitan sel elektrolitik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi.